Anas bin Malik meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bersembahyang seperti kita, menghadap ke arah kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, itulah dia Muslim yang mendapat jaminan perlindungan Allah dan Rasulnya. Oleh itu, janganlah kamu mencerobohi orang-orang yang dijamin Allah berada dalam perlindungannya. Tajuk hadis yang ke-11 ini sesuainya ialah siapakah Muslim. Tajuk seperti ini, seperti yang lepas-lepas juga saya telah sebutkan, tidak ada di dalam kitab Mishkat yang asal. Ini hanya ada di dalam kitab-kitab terjemahan Mishkat sahaja. Dan oleh kerana itu, ada pada tempat-tempatnya saya buat betul-betul seperti dalam terjemahan Mishkat dalam bahasa Urdu, ataupun kalau tidak, mungkin juga saya ubah sedikit sebanyak, sebab ini tak ada kaitan dengan pengarang asalnya. Tidak ada kaitan dengan pengarang asalnya, jadi ikut kesesuaian. Siapa Muslim? Siapakah Muslim? Atau siapakah orang Islam itu? Anas bin Malik meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bersembahyang seperti kita, dan hingga ke akhirnya. Apa yang tersebut di dalam hadis ini sebenarnya ialah tanda-tanda zahir, tanda-tanda yang mudah untuk diketahui seseorang itu sebagai Muslim. Ia tidak bermakna satunya ini sahaja tanda untuk kita mengetahui seseorang itu Islam. Tidak. Dan yang keduanya, bukan juga bermakna seseorang yang Islam itu dia hanya melakukan 3 perkara ini sahaja. Tidak juga. Bahkan apabila seseorang itu Islam, banyak lagi perkara yang dilakukannya. Antaranya syahadah, apa semua tu memang ada, tidak dinafikan. Cuma yang tersebut di dalam hadis ini hanyalah yang berkaitan dengan tanda-tanda zahir, atau tanda-tanda yang mudah diketahui seseorang itu sebagai Muslim. Mungkin ada lagi tanda-tanda yang lain yang senang, tetapi Nabi SAW hanya menyebutkan 3 sahaja di sini. Misalnya dalam adat, kebiasaan masyarakat, pada nama dia itu Muhammad misalnya, itu tanda orang Islam. Ataupun lebih khusus lagi, di setengah-setengah tempat itu, misalnya dia pakai kopiah, itu tanda juga, mudah juga nak diketahui. Atau di dalam kedai yang ditulis Allah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, ditulis, itu tanda semua tu. Tapi Nabi SAW tidak sebut itu, sebab itu tak mesti. Ada kalanya kalau pakai topi, kopiah, sokok dan sebagainya, di setengah-setengah tempat itu tidak menunjukkan orang Islam. Tidak. Begitu. Sebab itu benda-benda ini tidak disebutkan, dan ia bukan tanda sebenarnya. Mungkin seseorang itu tak pakai kopiah, jadi dia tidak Islam lah. Tidak begitu juga. Jadi dengan sebab itu tidak disebut. Yang disebut ini ialah memang sesuatu yang tak dapat tidak. Kalau dia tu orang Islam, dia akan melakukannya. Dan itu memang betul sebagai tanda sebagai Muslim. Adapun kalau janggut misalnya, atau kopiah, atau serban dan sebagainya, itu bukan mesti.
bukan mesti. Kalau tak pakai pun tak berdosa. Tak berdosa. Berbeza dengan sembahyang ni, berbeza dengan sembahyang. Sebab apa? Sebab begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang mengancam orang yang tidak bersembahyang. Dan ini adalah salah satu rukun Islam. Berbeza dengan serban. Kalau tengok serban orang Sikh pun nampak berserban juga, kopiah. Orang Yahudi pun berkopiah juga. Sokok di Indonesia yang tidak Islam pun pakai sokok juga. Di India cuba tengok macam Nehru, dia pakai sokok macam tu. Orang Islam pun pakai macam tu juga, mengelirukan. Dan itu bukan suatu yang wajib, sehingga berdosa kalau tak pakai. Walaupun ia menjadi tanda dalam kebiasaan masyarakat, tapi tidak tanda itu suatu yang tetap. Dan ia bukan suatu kewajipan, rukun Islam ke? Tidak, semuanya tidak. Sama juga dengan janggut, sama juga. Berapa ramai orang-orang Islam di tempat kita pun, di luar-luar negara dia tidak ada janggut, tapi dia Islam. Jangan kita mudah-mudah nak kata dia itu tidak Islam bukan sebab tanda-tanda seperti itu. Jadi saya ada buat nota di situ, 107, 107. Orang yang bersembahyang seperti kita, tentunya orang yang menerima ketauhidan Allah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu menerima kenabian Muhammad, berarti dia menerima segala apa yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah sembahyang dijadikan tanda keislamannya. Ucapan dua kalimah syahadah tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, padahal ia juga rukun Islam. Kerana ia sudah pun ada di dalam sembahyang. Kalimah ini juga tidak sentiasa disebut seseorang dengan suara yang keras. Pendek kata, ia sesuatu yang tidak ketara kepada umum. Berbeda dengan sembahyang, kerana pada hari pertama pertemuan anda dengan seseorang lagi, dapat anda menyaksikan sama ada ia bersembahyang atau tidak. Jadi dia kata orang yang bersembahyang, salatana, salatana. Saya terjemahkan, sesiapa bersembahyang seperti kita. Di mana saya ambil seperti itu? Padahal dalam perkataan Arabnya zahirnya tidak ada. Di sinilah terletak kemahiran menterjemah. Kalau silat-silat terjemah tak sebut itu. Sebenarnya dia ada. Sebab dari segi kaedah nahwunya kita sebut di sini mansub binaz'il khafid. Mansub binaz'il khafid. Ini salata itu baris di atas, salata. Kenapa tidak salati? Tidak salatu? Sebab mengikut kaedahnya dia dibuang di sini satu haraf jar. Satu haraf jar. Yani man shalla ka salatina. Sesiapa bersembahyang seperti sembahyang kita. Sebab kalau kata sembahyang ni, kalau dalam bahasa Inggeris pray, doa ke, dia semualah macam-macam bentuk. Sembahyang orang kafir dengan cara dia, orang ni dengan cara dia sembahyang. Itu tak jadi. Bukan umum. Sembahyang seperti sembahyang kita. Ada juga orang Islam yang dakwah Islam, tapi dia sembahyang pakai niat tidak seperti kita gitu. Kita tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Dengan sahabat-sahabat dia sepanjang hayat dia bersembahyang seperti yang kita maklumi hari ini, seperti yang kita ketahui hari ini. Dengan ada rukuknya, ada sujudnya, sakit pun sembahyang juga, dalam musafir pun, perjalanan pun sembahyang juga. Ada cara-cara seperti kita, Nabi kata. Dan dia buat tiap-tiap hari. Macam mana tengok? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu bersembahyanglah seperti kamu tengok aku bersembahyang. Itu kepada orang yang menyaksikan Nabi SAW hidup bersamanya, dia bukan tengok. Kemudian mereka bukan tengok saja,
Nabi SAW perintahkan supaya sampaikan, falyuballigh syahidul ghaibah, hendaklah orang yang menyaksikan apa-apa yang saya buat, apa-apa yang saya kata ni, sampaikan kepada orang yang tidak ada. Lalu disampaikan oleh sekian ramai sahabat, generasi demi generasi, sampailah kepada kita. Seolah-olahnya kita kalau baca hadis-hadis ni, kita tengok sendiri Nabi SAW sembahyang tu macam mana. Jelas. Tidak ada suatu peringkat di mana sembahyang itu berhenti. Tak ada. Seperti golongan sesat, puak-puak ilmu isi, dipanggil puak-puak ilmu isi. Ini ajaran sesat. Salah satu ajaran sesat. Kalau di Kelantan tu memang ada. Dia pakai niat. Dia kata dalam ayat ada sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu dapat yakin. Bila kamu sudah yakin, tak perlu sembahyang. Dia faham situ. Padahalnya al-yaqin di situ maksudnya mati. Dan kalau kita tengok Nabi SAW, siapa lebih yakin daripada Nabi SAW? Jadi Nabi sembahyang sampai mati, maknanya dia tak dapat yakin lah. Kita dapat yakin. Pelik kan? Jadi sembahyang itu tidak seperti sembahyang kita. Golongan anti hadis ada juga, dia kata pakai rukuk saja, pakai sujud saja. Dalam Quran sebut itu, ada sebut takbir, ada sebut. Jadi yang mana dulu, yang mana kemudian? Yang mana dulu, yang mana kemudian? Tak ada disebut. Rukuk dulu, warka'u ma'ar raki'in, memang ada. Wasjud waqtarib, sujud memang ada. Tetapi yang mana dulu? Di situ mereka terpinga-pinga. Sebab itu tak boleh, mesti kena Quran dan hadis. Kalau tidak, kita tak dapat tahu. Walaupun ada dalam Quran sebut ini, macam mana cara? Sebab itu Nabi SAW kata, seperti sembahyang kita. Kalau seseorang tu buat sujud dulu, kemudian rukuk, tak jadi. Sebab itu bukan seperti sembahyang kita. Jadi seperti sembahyang kita tu kuat di situ, ikatan yang kuat. Sehingga ajaran-ajaran yang sesat terkecuali, tak termasuk di dalam. Tidak menjadi tanda orang Islam. Dan tidak Islam lah. Tidak Islam sebenarnya. Sebab orang Islam ialah orang yang bersembahyang seperti kita. Begitu penting. Disebutkan begini. Jadi bila terima ketauhidan Allah, tentunya orang yang menerima ketauhidan Allah dan kenabian Muhammad SAW, nak boleh sembahyang seperti ni, seperti yang kita buat sekarang ni, seperti yang Nabi buat, semestinya kita terima dia, kenabian dia. Apabila seseorang itu menerima kenabian Muhammad, berarti dia menerima segala yang dibawanya. Antara yang dibawanya, yang diajarnya dan yang ditunjukkannya ialah sembahyang. Sembahyang. Jadi orang yang tak terima sembahyang seperti ini, pada hakikatnya dia menafikan, dia tak terima kenabian Muhammad itu. Sampai ke situ teruknya. Tapi ramai daripada masyarakat yang mendakwa Islam itu dia tak sedar sebenarnya dengan anti hadis apa akan jadi akibat. Pada hakikatnya tak menerima kenabian Muhammad. Dia tidak tahu kedudukan sebagai nabi itu, nubuwah itu, kenabian itu apa. Dia tak faham. Kalau kita kata ucapan dua kalimah syahadah, ini tidak tiap-tiap hari, tak perlu sebut dengan kuat, tak perlu. Jadi macam mana kita nak, walaupun dia turun rukun yang pertama, Nabi tak sebut itu. Sebab di sini tanda yang nyata, yang zahir, yang boleh kita lihat. Dalam sehari kita boleh tengok. Ikutlah dia macam mana, dia petani ke, dia bekerja macam mana, sembahyang mesti. Dia tak pakai kupiah ke, dia tak pakai serban, sembahyang mesti. Ini sebab ini tanda. Tanda yang nyata lah. Wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke arah kiblat kita.
Saya buat dalam kurungan di situ ketika bersembahyang dan lain-lain. Sebabnya ada kalanya kita tak boleh menghadap kiblat. Macam tadi kita sudah bincang, kalau ketika buang air tak boleh menghadap kiblat, itu memang dilarang. La tastaqbilul qiblata bigha'itin wala baulin wala tastadbiruha. Jangan kamu menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, dan jangan juga membelakanginya. Jadi itu tak boleh, ada larangan. Jadi maksud menghadap kiblat kita ni ketika bersembahyang. Ketika tidak bersembahyang, tidak wajib kita menghadap kiblat. Tidak wajib. Menyusahkan, kalau nak berjalan kena menghadap kiblat dulu. Tak ada macam tu. Nak sembahyang saja. Menghadap kiblat kita ketika bersembahyang dan lain-lain. Macam kita nak ke bumi kena orang mati, memang menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita nak sembelih binatang, memang menghadap kiblat. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Banyak perkara. Tetapi yang paling utama, yang tak dapat tidak sembahyang. Sehingga penting sangat dijaga kiblat itu. Kalau tersalah menghadap kiblat, ada orang tegur kita, mesti kita kena pusing, ikut dia. Mesti kita kena pusing, ikut dia dalam keadaan bersembahyang sekali. Itu caranya. Kalau dalam keadaan kita tak tahu kiblat, kita berijtihadlah cara kita. Tiba-tiba ada orang tempatan, dia lebih tahu, dia bagi tahu, mesti kita ikut dia. Mesti kita ikut. Sampai begitu sekali kiblat ni penting. Kenapa Nabi SAW kata menghadap ke arah kiblat kita? Tentunya dengan maksud ketika bersembahyang dan lain-lain yang ada sunnahnya disebutkan, ketika ini kena menghadap kiblat. Sebabnya ada nota di situ disebut secara khusus menghadap kiblat. Padahal menghadap kiblat itu merupakan syarat untuk sahnya sembahyang. Ialah kerana dua perkara berikut. Kenapa? Untuk sahnya sembahyang ialah kerana dua perkara berikut. Jadi ini sudah tentu, kalau dalam sembahyang sudah maklum, mestilah salah satu syarat untuk sah sembahyang menghadap kiblat. Seperti bersuci. Itu memang syarat. Jadi tak payahlah sebut, tadi sebut sembahyang. Jadi bila nak sembahyang, mestinya kan menghadap kiblat itu syaratnya. Tapi kenapa Nabi sebut secara khusus menghadap kiblat? Padahal dia sudah macam lazim dan malzum, suatu yang mesti. Bila kita bersembahyang, itu orang Islam, bila kata sembahyang seperti sembahyang kita, tentu menghadap kiblat. Kenapa dia sebut secara khusus pula menghadap kiblat itu? Kerana dua perkara berikut. Yang pertama, kiblat lebih diketahui orang berbanding sembahyang. Boleh dikatakan semua orang tahu kiblatnya, tetapi tidak semua orang tahu sembahyang. Kiblat dia tahu, sembahyang belum tentu semua tahu. Satu. Yang kedua, sebahagian daripada amalan yang terdapat di dalam sembahyang kita terdapat juga di dalam sembahyang orang-orang bukan Islam. Seperti diam, berdiri, membaca bacaan-bacaan tertentu dan lain-lain. Itu ada. Dalam agama lain pun ada. Tetapi menjadikan Kaabah, Baitullah, sebagai kiblat ketika bersembahyang itu khusus dengan orang-orang Islam sahaja. Itu sebab disebut secara khusus menghadap kiblat. Padahal dia sudah ada kaitannya dengan sembahyang seperti kita, sudah ada kaitannya. Sebab tadilah ia adalah jelas. Kalau orang lain, benda-benda lain dia buat juga, ada bacaan-bacaan tertentu. Cuma kita baca Fatihah, kita baca Quran. Bezanya benda yang dibaca itu saja. Bacaan itu ada, berdiri, khusyuk, cara duduk itu semua ada. Ada setengah-setengahnya rukuk, ada setengah-setengahnya sujud pun ada. Tetapi menghadap kiblat itu tidak ada. Dia tak akan menghadap kiblat itu.
Dia akan menghadap Topekong ke, ikutlah, tidak berada di sebelah kiblat, di sebelah lain. Ataupun dia akan melencong sedikit daripada kiblat kita, dia akan ada, dia akan jaga. Jadi bagi orang Islam ini adalah tanda khususnya. Dan memakan sembelihan kita, memakan sembelihan kita. Setelah menyebutkan ibadat yang membezakan orang Islam daripada bukan Islam, Nabi SAW menyebutkan pula perkara adat. Perkara adat ini bukan ibadat, adat. Adat dan budaya lah kita kata umat Islam. Dan juga ibadat yang membezakan orang Islam daripada bukan Islam dengan sabdanya. Dan memakan sembelihan kita, tidak memakan sembelihan orang yang berbeza fahaman dan akidah, merupakan suatu realiti yang diterima semua masyarakat dan semua penganut agama di dunia. Kita makan benda ni, tapi kalau agama dia ajar tak boleh makan kambing, kita makan. Itu manusia memang begitu. Sama juga dengan kita. Orang lain makan babi, kita tak makan. Sembelih pun tak makan. Ini sudah jadi daging darah. Bila dia ajar begitu, dia akan begitu sampai besar. Dia ada benda-benda yang pantang larang dalam agama dia. Dia cukup jaga. Kadang-kadang seseorang itu semayang tidak, tapi benda yang diharam dia tak makan. Tak ada selera dia. Tak ada selera, tak telio dia nak makan benda-benda macam itu. Padahal dia tak sembahyang, tak puasa. Jadi ini juga salah satu tanda. Salah satu tanda bila dia tak makan. Bila dia tak makan, padahal dia tak sembahyang. Kenapa awak tak makan babi? Saya Islam dia. Padahal dia tak sembahyang. Jadi ini benda yang perlu kita tengok juga. Perlu kita tengok juga. Jadi mentang-mentang dia tak sembahyang, kita tak mahu makan nasi yang dimasak dia. Tidak, dia Islam. Kita boleh makan sembelihan dia. Dia Islam, walaupun dia tak sembahyang, dia masih Islam lagi. Jangan kita kata walaupun kurang elok, tu cerita lain. Cerita lain. Bukan mana sampai haram, sampai tak boleh makan. Tak. Sebab dia Islam lagi. Dia Islam lagi. Kalau bagi kepada dia binatang yang tidak sembelih, kita mahu makan. Dia yang tak sembahyang tadi tu. Jadi maknanya ikatan Islam tu ada lagi. Dan ini benda yang penting. Kita boleh tengok dia. Takkan orang tak makan sehari. Jadi yang Nabi sebut ini yang biasa, yang mudah. Kita nak kesan seseorang itu sama ada Islam atau tidak. Kalau nak bawa kita pergi restoran ataupun tempat makan orang kafir lah, yang kita kata beliau dia ataupun kuali dia guna untuk semua. Kalau nak bagi percuma pun kita tak mahu, kan? Tak mahu. Orang Islam tak mahu. Orang kafir pun itu juga. Kalau Hindu tu yang tak makan lembu apa semua, tak pergi makan. Kita percuma pun dia tak bagi. Dia tak mahu juga. Bahkan dia marah pula ada dekat kita. Sampai begitu sekali kesan, adat, kebiasaan, keadaan seseorang yang terlatih dengan begitu, memang begitulah cara. Tapi kalau dia makan lembu, kita duduk di India misalnya, yang lembu tu Tuhan, dia makan. Bukan Hindu ni. Kalau nak kata orang Punjabi, dia tak makan juga yang besar-besar tu, dia makan yang kecil, macam kambing, ikan dia makan. Tapi kalau kerbau, lembu dia tak makan. Jadi walaupun dia berjanggut, dia berserban, kita tak keliru, kita tahu ni dalam masyarakat ni dia Islam. Kalau tidak, dia tak makan. Benda-benda macam ni lah yang menjadi tanda kepada kita bahawa dia tu Islam. Terutamanya zaman dahulu kan tak ada kad kenalan, tak ada tu semua. Tapi kad kenalan pun kalau ada, takkanlah saja kita nak minta dengan dia, nak tengok kamu Islam ke dia marah. Atau dia tidak Islam, dia tidak akan senang hati, dia terkilat kalau kita minta begitu. Susah semua. Jadi yang senangnya kita tengok dia makan apa.
dia makan apa? Kalau orang Islam, dia akan baru makan binatang yang disembelih. Sembelih pula dengan cara kita. Orang yang sembelih itu Islam. Jadi tanda yang mudahnya kita pergi kedai dia tulis Bismillah ke, dia tulis Allah Muhammad, itu tanda dia Islam. Jadi soal dia sembelih macam mana tak perlu kita selidik lah. Tak perlu kita selidik, sebab itu akan menyusahkan. Islam ni dia tak ada sifat menyusahkan begitu. Walau bagaimanapun, kalau dia jaga benda ni, itu tanda dia Islam. Apabila seseorang dengan selesa memakan sembelihan orang Islam, ia secara tidak langsung menunjukkan keislamannya. Sesetengah ulama berpendapat sebabnya Nabi SAW menyebutkan secara khusus 3 perkara ini di dalam hadis di atas, padahal terdapat banyak lagi rukun-rukun dan ajaran-ajaran agama Islam yang lain, ialah kerana ia paling nyata, besar dan mudah dikesan. Pada hari pertama pertemuan anda dengan seseorang lagi, dapat anda ketahui sama ada dia bersolat atau tidak, dan apakah pula yang dimakannya. Boleh tahu hari pertama lagi. Takkan dia tak makan, takkan dia tak semayang. Jadi kepada yang tak semayang tu sebenarnya ini satu cabaran lah. Sebab apa? Orang payah nak kesan dia, nak percaya kepada dia. Sebab dengan semayang tu orang tahu kita Islam. Bila dia Islam, kita jadi tenang hati, ya? Kita jadi tenang hati, lebih percaya kepada dia. Jadi ini juga kepada sesama Islam, dia lebih menarik sebenarnya. Kalau dia pekedai, dia ada restoran, dia ada apa, dia lebih orang tertarik dengan dia. Sebab apa? Bila dia semayang, kita merasa sejuk hati jadi. Maknanya dia ni orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, patuh kepada agama, dia takut kepada Allah. Jadi benda-benda lain dia nak sewenang-wenang sesuka hatinya ambilnya, beli ayam yang tidak sembelih apa semua tu tak pernah sanggup. Sebab apa? Dia takut kepada Allah, dia bersembahyang. Jadi yang itu dia jaga, yang ini pun kira-kiranya dia jaga juga. Jadi kita lebih yakin kepada orang yang macam ni. Berbeza dengan puasa misalnya, kerana tidak ada perbezaan di antara orang Islam dan bukan Islam ketika kedua-dua mereka tidak makan atau minum sesuatu. Kita tak tahu macam mana. Kalau puasa ni, orang kafir pun ada juga ketika dia tak makan. Puasa tu ada menahan diri daripada makan. Jadi kita nak tahu dia tu Islam daripada puasa, tak boleh tahu. Sebab puasa artinya menahan makan minum. Orang kafir pun ada juga ketikanya, ada juga harinya dia tidak makan dan tidak minum. Dengan sebab itu kita tak boleh, Nabi SAW tak jadikan puasa itu sebagai sesuatu yang sebagai tanda lah kepada Islam. Demikian juga dengan haji. Mungkin selepas beberapa bulan, malah beberapa tahun anda bersama seseorang, baru anda dapat melihatnya pergi mengerjakan haji. Hari pertama tak dapat, 2 tahun kawan dengan dia pun tak dapat lagi, ya? Sebab itu Nabi SAW tak sebut haji di sini. Sebab di sini dia nak bagi tanda-tanda yang mudah. Kita duduk di negeri kita ni ialah selesa, tak ada timbul masalah. Kalau kita pergi negeri orang kafir, macam mana? Macam mana? Kita akan lapar, nak makan. Nak makan tu kita macam nak tahu orang Islam. Kalau kita tanya dia malam, mestilah kita tengok tanda-tanda dia. Inilah maksud Nabi SAW. Inilah benda. Jadi sekurang-kurangnya yang kita sebut tadi. Sebab itu di mana-mana tempat kita pun begitu. Kalau di kedai makan, dia ada tulis. Kalau kita buat tanda-tanda seperti itu, tidak salah. Sebenarnya ada asasnya. Kita buat tanda macam kubah masjid ke, itu sudah cukup. Meyakinkan orang bahawa ini kedai Islam. Kedai Islam. Daripada jauh lagi kita tengok tanda-tanda dia, dia buat tanda-tanda tu menarik perhatian kita ke sana.
Misalnya bulan bintang ke, ataupun apa-apa lagi lah, yang boleh menarik perhatian kita. Kita boleh buat benda-benda itu. Boleh tulis Allah Muhammad, boleh tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh tulis, tidak salah dalam keadaan itu. Sebab apa? Kalau tak tulis jadi keliru. Terutamanya kalau pakaian sama. Begitu juga dengan pakaian juga boleh menarik. Terutamanya di tempat-tempat yang bercampur baur macam tu. Jadi kalau haji itu kadang-kadang sampai mati pun kita tak tengok dia pergi haji, sebab dia tak cukup syarat, dia tak ada kemudahan untuk pergi haji. Jadi sebab itu Nabi SAW tidak sebut haji, tidak sebut zakat. Zakat zahirnya bagi duit, mana kita tahu dia niat apa? Dia niat apa? Tak perlu bagi tahu pun, tak perlu bagi tahu. Sebab itu dia tak sebut. Dan zahir nampak bagi beras ke, bagi duit ke, yang tidak zakat pun orang bagi juga. Jadi itu tidak tanda yang membezakan. Sebab itu tidak disebut. Di sini bukan tujuan Nabi SAW sebut ni nak cerita tentang rukun Islam. Tidak. Rukun Islam sudah cerita dah sebelum ni. Ni nak tahu tanda. Misalnya orang perempuan yang mudanya, tandanya dia pakai pakaian yang menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, tiba-tiba orang layan kita seperti bukan Islam, kita tak boleh menyalahkan orang itu. Sebab tidak ada tanda Islam, tidak ada tanda Islam. Dengan sebab itu kita kena adakan pada diri kita, rumah kita, tempat ibadat kita, dan lain-lain tanda-tanda. Tanda-tanda. Misalnya kalau kita pergi ke stesen lah, stesen mana-mana atau airport kan, kita buat tanda surau tandanya kubur. Sebenarnya kalau macam tu tidak keliru kita. Nanti kalau tak ada tanda tu, tempat sembahyang saja dia sebut. Sembahyang siapa? Sembahyang siapa? Itu mengelirukan. Jadi kita elok buat sesuatu tanda yang tidak mengelirukan. Ini termasuk dalam sunnah juga, untuk memudahkan orang Islam dan tidak menimbulkan kekacauan. Kalau tidak boleh timbul kacau. Satu kali, ini pengalaman saya sendiri, pernah semasa di India dahulu, masa saya muda-muda dulu, kawan tu dia celupar sedikit, mulut dia tu celupar, dia buat mudah. Padahal tak boleh dalam masyarakat yang berbilang agama. Ini kita tak boleh mudah-mudah. Dia pergi, kita masuk dalam kedai itu, restoran itu, minta samosa. Kita pun guna samosa juga sekarang ni kan, samosa yang 3 segi macam-macam lah dia buat kan. Minta. Tiba-tiba dia tanya, ini ada daging ke? Kenapa tak ada daging? Dia kata macam, marahlah tuan kedai tu. Sebab Hindu mana makan daging. Tapi kenapa kita pergi kedai Hindu? Sebab dia lebih bersih sebenarnya, lebih selamat kepada kita orang Islam. Kalau Sikh tak selamat, sebab dia tak ada semula-semula ni, tapi dia makan juga daging. Kalau Hindu tentu dia tak makan. Jadi selamat kita. Yang adanya telur. Kalau paling-paling nak ada pun telur. Kalau tidak, sayur lah, kacang dan tu je dia ada. Jadi nak kata ayam apa tak ada. Tak timbul lah masalah sembelih ke tak sembelih. Memang dia tak ada buat. Jadi periuk dia tu memang bersih kepada kita. Kepada kita bersih. Sebab dia masaknya pelbagai jenis sayur, itu saja. Jadi kalau kita pergi ke kedai macam tu, selamat. Tiba-tiba dia tanya, tak ada daging. Marahlah tu kedai tu. Sebab itu jangan kita muda-muda. Takut jadi bercelaru lah. Itu sebab kena ada tanda tu sebenarnya. Kalau kita sudah tahu dah, ini kedai ini, mereka ni bersih, dia tak pakai benda-benda macam ni, sembelih tu tak timbul masalah ni. Memang dia langsung tak pakai. Yang tidak sembelih pun tak pakai. Jadi senang kita pergi kedai dia, kita sudah tahu boleh. Bukan tak boleh agama lain pun tak boleh makan. Bukan tak boleh, boleh. Cuma dia pastikan yang kita nak makan tu benda halal. Macam sekarang ni, kalau kita kata hotel, tuan punya dia tu bukan Islam, tapi dia sudah jaminan setiap makanan adalah mengikut cara Islam, sembelihannya semua. Dan kalau dia langgar itu, boleh ditarik lesen.
boleh dihukum dia dengan macam-macam hukuman. Begitu juga dalam kenderaan, kenderaan misalnya kapal terbang, makanan itu dijamin. Kalau dijamin itu tak apa, walaupun apa ni, tuan dia itu bukan Islam, tidak syarat Islam, tidak syarat. Dia syaratnya mengikut kita cara syariat. Dari segi sembelihan, dari segi resepi itu tak apa, tidak Islam tu, asalkan benda yang dimakan itu halal di sisi kita. Jadi kalau ketan, udang apa yang tidak perlu kepada sembelihan, orang kafir pun boleh. Yang orang kafir buat pun kita boleh, tak jadi masalah. Tapi yang kalau yang berkait dengan sembelih, syarat sembelih, tak boleh, itu kena perhati. Mesti ada peraturan yang ketat. Dan kita tidak perlu usut, ini kamu sembelih, kamu ambil daripada kedai mana. Bila sudah ada syarat itu, cukup. Dan yang kalau nak bersalah pun pihak yang bertanggungjawab lah. Kenapa dia tak cek, tak jaga betul-betul? Dia yang menanggung. Jadi kita pakai dia saja, cukup. Sama juga kalau kita kata yang keluar daripada kilat, apa, sardin-sardin itu, ada yang ayam, ada yang kambing, macam-macam ada. Itu pun kalau di negeri kita lah, negara kita ni, dia terikat sangat dengan peraturan-peraturan agama. Jadi kita pakai itu saja. Kalau sudah ada job, sudah ada logo, kita kata pihak-pihak yang bertanggungjawab, sama ada pihak kerajaan ke atau tidak, yang diakui, itu boleh pakai. Boleh pakai. Terutamanya kalau duduk di negara asing, di mana kita susah nak dapat apa ni, yang segar lah, daging segar yang sembelih. Jadi kalau ada dalam tim macam tu, sudah dijamin, InsyaAllah kita boleh pakai. Tapi kalau ada penipuan apa-apa semua, kena cermat sikit lah. Kena cermat. Ini 3 tanda. Seperti saya sebut tadi, tanda-tanda yang lain juga boleh dipakai, tapi itu bukan yang utama. Yang Nabi sebutnya ini. Jadi maksud sebenarnya ialah kena ada tanda. Tanda itu yang tidak pernah Nabi sebut pun boleh kita guna. Misalnya logo halal, Nabi tak pernah guna macam tu. Kita boleh guna, pihak kerajaan boleh guna, tidak salah. Dan termasuk dalam yang ini juga, untuk menjaga kepentingan keselamatan orang-orang Islam. Jadi itu patutlah dibuat. Tidak kata ini saja, yang lain-lain pun banyak lagi yang mungkin ada. Ini sebagai panduan saja, ya. Itulah dia Muslim. Kalau kita tengok ini, itulah dia orang Islam yang mendapat jaminan perlindungan daripada Allah dan Rasul. Jadi bila kita tengok begini, itu tanda orang Islam, saudara kita. Keutamaan dalam perkara-perkara lain pun ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bila sebut orang-orang mukmin, orang Islam ni saudara. Jadi orang kafir tak boleh kata, kenapa orang Islam ni dia melebihkan sesama dia, dia buat orang lain tidak seperti saudara. Ini macam pilih kasih Islam ni ajar. Tak boleh kata begitu. Silap tu. Sebab dari segi fitrahnya, dari segi tabi'i, kejadian alamnya pun begitu. Yang tak ada agama pun ada adik-beradik dia. Dia tahu adik-beradik dia, dia tahu mak dia. Takkanlah mak dia dengan mak orang lain sama. Tak sama kan? Jadi itu sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang tak boleh dinafikan. Kita tengok agama mana-mana pun, adik-beradik dia berbeza, lebih istimewa daripada adik-beradik orang lain. Jadi kalau kita buat, kita apa salahnya? Tapi orang kafir itu, dia saudara juga dengan orang Islam, tapi saudara semanusia, bukan seagama. Banyak persaudaraan ini, hubungan persaudaraan, saudara sepekerjaan, saudara sebangsa. Itu perlu diambil kira semua. Dalam Islam ada ambil kira. Cuma saudara seagama tidak. Saudara seagama tidak. Tapi bukan bermakna kita boleh menceroboh dia sesuka hati. Tak boleh. Itu silap. Ini nak sebut keistimewaan. Jadi tak boleh dia kata, kenapa dia utamakan kedai itu? Sebab dia sama Islam.
Dia saudara, mestilah ada kelebihan dia. Kalau adik-adik kita nak bagi duit kepada orang lain, kita utamakan adik-adik kita dulu. Ini suatu yang fitrah, semula jadi. Agama mana pun macam tu. Jadi keutamaan itu di situ. Kamu nak dapat kelebihan itu, kamu samalah dari sudut itu. Sebab dia ada syarat-syarat dia, yang dia mungkin kalau makan di kedai kita, dia tengok, dia muntah, nanti sibuk pula kita. Jadi sebab itu ada perbezaan di sini, keistimewaan kepada sesama saudara. Saudara dia datang daripada Malaysia pergi ke China, dia akan pilih kedai Islam, walaupun tidak sebangsa, walaupun tidak senegara, tapi sama Islam, sudah ada persaudaraan di situ. Jadi dia kelebihan dia kedai itu, dia pun tidak khususkan untuk orang Islam. Orang kafir nak pergi pun boleh, tapi keistimewaan dia dapat. Ni jaminan Allah. Apa arti jaminan Allah? Jaminan Allah, dia dapat keistimewaan. Orang mana-mana pun daripada dunia mana pergi, dia akan utamakan kedai ini, restoran ini daripada restoran lain. Itu jaminan. Kamu jangan utamakan yang lain. Seseorang yang dikatakan begitu, ini saudara kamu. Kamu nak selamat, kamu pergi dekat saudara kamu, jangan pergi kepada orang lain. Itu jaminan Allah. Dan orang ni tak akan menipu kamu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab sama agama, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan zimmatullah dan zimmatu rasulihi ialah jaminan perlindungan daripada Allah dan Rasulnya. Kita utamakan dia kenapa? Kerana Allah lah. Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Dan sembelihan yang boleh dimakan ialah sembelihan orang Islam. Itu semua jaminan daripada Allah. Kita turut Allah dan Rasul saja. Menerusi ajaran agama Islam yang melarang setiap penganutnya menceroboh darah, yakni diri, harta benda dan kehormatan sesama mereka. Itu jaminan Allah. Bila sudah Islam, kita tak boleh mudah-mudah nak tumbuk dia, tumbuk dia sampai berdarah, patah gigi dia. Apatah lagi kalau nak bunuh, itu kemuncaknya. Haramun alaihi damu. Dalam hadis yang lain disebut, bila kita tahu dia Islam, haramlah kepada kita darahnya. Maksud kemuncaknya, membunuhnya haram. Menumpahkan darahnya, yang ini dengan makna membunuh, itu tentu dah haram. Tapi darahnya, Nabi sebut darahnya, dia tidak sebut membunuh. Kalau kita tumbuk darah hidung dia, darah juga. Haram kepada kita menumpahkan, mengalirkan darahnya. Mana kita kena jaga dia, tubuh dia, batang tubuh dia kena jaga. Dengan apa cara pun, kita sebagai siapa pun kena jaga. Sebab ini jaminan daripada Allah. Kalau orang kafir itu dia tak percaya kepada Allah, nak buat macam mana? Tapi kalau orang yang sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Muhammad, dia kena jagalah tuntutan Allah, supaya menjaga sama saudara ni. Jaga apa? Jaga tubuh dia, diri dia. Selamatlah orang itu daripada gangguan kita. Harta benda tak boleh juga. Kita nak menipu dia, nak mengecoh dia. Kita penjual, peniaga, dia pembeli, dia tak tahu harga di situ yang sebenar. Bolehkah kita nak kecoh dia, nak tipu? Tak boleh. Sebab haram kepada kita harta benda, duit dia haram. Sama juga yang kita yang nak ambil barang dia, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab itu saudara kita. Bukan bermakna di sini orang kafir boleh kita ambil, tidak. Ini makna jaminan lebih lagi. Ada jaminan. Sebab dia percaya kepada Allah, dan maka dia dapatlah keistimewaan itu. Kalau tak ada, mungkin kerana tak ada CCTV saja. Mungkin kerana tak ada kamera, tak ada orang yang tengok saja. Dalam keadaan itu, kalau ada orang tengok, dia tak ambil. Kalau tak ada, dia ambil, boleh jadi. Tapi kalau sama Islam ni, dia ada jaminan Allah. Tengok kau, tak ada tengok kau, ada CCTV kau, tak ada kau, dia tak akan buat. Dia tidak akan ceroboh harta sesama Islam. Dan kehormatan sesama mereka, kehormatan ini maruahnya, dia tidak akan menjatuhkan maruah, tidak akan memburuk-burukkannya, memfitnahnya dan sebagainya. Tak akan buat itu.
Sebab apa? Allah telah jamin kamu sudah Islam. Bila kamu Islam, kamu kena jaga saudara kamu. Seseolahnya begitu. Kalau kamu tak jaga, bermakna kamu menceroboh jaminan aku. Aku jamin, kamu pula ceroboh. Ini makna kamu tidak betul-betul beriman kepadaku. Seseolahnya begitulah dikatakan. Dengan itu terselamatlah mereka daripada dibunuh, diperangi dan dicerobohi harta benda, nyawa serta maruahnya oleh Muslim yang lain. Oleh itu, janganlah kamu mencerobohi orang-orang yang dijamin Allah berada dalam perlindungan. Orang Islam ni berada dalam perlindungan Allah. Allah jamin. Kalau orang itu dia percaya kepada Allah, dia tak akan ceroboh. Kalau dia ceroboh juga, artinya kepercayaan dia tu tak sempurna, akidah dia tu tak sempurna. Dia bukan Muslim sejati. Kalau Muslim sebenarnya, dia tak akan buat benda-benda macam ni. Sebab apa? Bermakna dia langgar perintah Allah. Ini perintah Allah, perintah Rasul, supaya jangan kamu cerobohi orang yang dijamin oleh Allah berada dalam perlindungan. Sesoalnya, kalau kita katalah ini orang-orang yang kita jamin berada dalam rumah kita, kita pergi ceroboh rumah dia, sesoalnya begitulah. Jadi macam mana tuan rumah rasa macam mana bila kita ceroboh begitu? Ceroboh ni tak sampai begitu kita nak marah dah manusia ni kan. Kalau dia tutup pintu, kita buka pintu semena-mena. Dia pasang lansir, kita buka, tengok, itu ceroboh. Apatah lagi kalau dia tutup pintu rumah dia di daripada bawah, kita ceroboh. Kita masuk ikut bombong ke, atau ikut jendela ke, macam mana, semuanya tidak disenangi oleh Tuhan dia. Bila dia buat begitu, dia tutup semua, maknanya dia tak mahu diganggu lah. Tiba-tiba kita ganggu. Ini jaminan ni macam itulah. Sesoalnya kita nampak orang ni berada dalam rumah Allah. Sesoalnya kalau rumah manusia, rumah, jangan ceroboh, jangan kamu masuk dalam tu pasal, jangan kamu jeling, jangan kamu tengok. Tiba-tiba kita tengok, kita langgar. Larangan Rasulullah SAW ini boleh juga diterjemahkan dengan, oleh itu janganlah kamu mengkhianati atau membatalkan jaminan dan janji Allah itu. Boleh juga kalau kita terjemah begitu. Fala tukhfirullaha fi dhimmatih. Satu terjemahannya seperti yang saya berikan di atas tu. Terjemahan yang lain, kalau kita dapati orang lain terjemah begini pun betul juga, tidak salah. Jadi seseolahnya Allah SWT buat janji dengan setiap orang Islam bahawa jangan kamu mengkhianati jaminan Allah, jangan kamu cerobohi. Maksudnya ialah apabila seseorang menyatakan dirinya sebagai orang Islam dengan mengamalkan syiar agama Islam, berarti ia telah pun berada dalam jaminan perlindungan Allah. Dia kalau sebut begini, kita tak berapa terasa sebenarnya. Tapi kalau dalam masyarakat Arab dahulu, jahiliah pun, orang kafir pun guna juga. Dia panggil jaminan keselamatan. Sekarang ni orang pakai pula. Dulu kalau satu orang tu dia datang daripada luar, pergi ke Mekah misalnya, kalau sudah ada satu orang penduduk Mekah tu jamin, bagi perlindungan kepada dia, tak ada siapa boleh ceroboh. Kalau ceroboh boleh jadi berat. Sebab begitu. Ini di zaman jahiliah lagi begitu. Kemudian bila Islam datang, dia terima benda ni. Misalnya Ummu Hani, bila pembukaan Mekah tu Nabi pergi kuasai Mekah tu, Sayyidina Ali nak bunuh beberapa orang. Ummu Hani, kakak dia sudah bagi perlindungan. Dia kata, saya ajar tu, saya telah beri jaminan perlindungan kepadanya. Jadi tak boleh lagi diceroboh. Nabi SAW kata, ya, kena terima. Siapa yang dia jamin tak boleh dicerobohi, tak boleh. Walaupun dalam keadaan perang tu, nak pergi perang, tak boleh. Kecuali lah kalau dia ada melakukan kesalahan, dia bunuh orang, lain cerita.
Tapi kalau semata-mata dia kafir, dia tu musuh dahulu, kita boleh perang dengan dia, kafir harbi, tak boleh apabila sudah ada jaminan macam itu. Ini jaminan perlindungan ataupun keselamatan. Sayyidina Abu Bakar pernah nak pergi berhijrah ke Habsyah sebelum berhijrah ke Madinah, sebab gangguan orang kafir Mekah tu teruk sangat. Bila dia nak pergi dalam perjalanan, dia pertemukan dalam sirah ada sebut, dia bertemu dengan Ibnu Dunnah, sahabat dia. Dia tahu macam kamu nak tinggal negeri sendiri tak patut. Orang yang baik macam ni, malanglah kalau bangsa tu, kalau anggota dia yang hebat macam ni, yang baik macam ni, terpaksa kena tinggal. Jadi apa lagi tinggal kebaikan di Mekah ni? Tak ada. Mari kamu balik, saya bagi perlindungan kepada kamu. Dia kafir. Orang Islam boleh terima jaminan perlindungan oleh orang kafir, boleh terima. Abu Bakar pun tak jadi pergi balik dengan syarat-syarat. Orang kafir terima dengan syarat-syarat. Ya, kita tidak akan ganggu dia, sebab sudah ada satu orang yang bagi perlindungan. Jadi dia hiduplah Abu Bakar beberapa ketika di Mekah tu tanpa sebarang gangguan, tak diceroboh apa-apa. Tetapi Abu Bakar tu sendiri buat sesuatu yang tidak menyenangkan orang kafir Mekah. Dia bersembahyang di luar rumah dia, dia baca kuat ayat-ayat Quran itu, sehingga perempuan-perempuan tu dengar tu dia menangis, tertarik hati dia. Ni apa ni, pelik sangat ni perbuatan dia. Jadi orang kafir kata, kalau dia buat macam tu tak boleh, kita tak boleh terima. Ini anak isteri kita sudah jadi terpengaruh dengan dia. Jaminan perlindungan kamu, dia panggil pula Ibnu Dunnah, tak boleh kalau macam ni, dengan syarat, kata dia. Dia jangan buat begitu. Sayyidina Abu Bakar kata, dia tak mahulah kalau macam tu. Kamu ambil baliklah jaminan kamu. Saya akan buat ikut cara saya, tak kira. Lepas tu tak ada jaminan. Bila tak ada jaminan tu, boleh jadilah dicerobohi, boleh jadi. Benda ni berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sekarang ni awak pakai cara itu. Kita nak pergi ke satu negara asing, setengah-setengah negara tu dia syaratnya kena penduduk dia, warga negara dia bagi jaminan. Bila ada surat jaminan itu, baru dia benar bagi visa. Ada setengah-setengah negara guna begitu. Jadi cara ni diguna semula sebenarnya sekarang ni. Dan bolehkah kita terima? Boleh. Ini dia berkait dengan peraturan sesuatu negeri, sesuatu negara. Ini diterima. Dan Nabi SAW telah terima dah benda ni. Jadi bila kata jaminan Allah, perlindungan daripada Allah, mereka cukup terasa. Sebab apa? Mereka memang pakai sistem itu. Jadi kalau jaminan manusia pun tak boleh kita ceroboh, jadi bagaimana dengan jaminan Allah? Tentu lebih-lebih lagi mereka akan jaga. Mereka sedar tentang benda ni. Terutamanya masyarakat Islam di peringkat awal itu, dia faham tentang apa maksud jaminan perlindungan itu. Mereka pun pakai. Jadi itu sebab Nabi SAW guna ayat ini. Jangan kamu cerobohi orang yang dijamin Allah berada dalam perlindungan. Kalau dalam keadaan tak ada, itu mungkin kita susah sikit nak faham. Tapi kepada masyarakat yang memang mengamalkan sistem ini, dia faham, cukup terasa. Jadi kalau manusia pun kita kena jaga jaminan dia. Bagaimana dengan Allah, Rasul? Kepada seorang mukmin tak ada yang lebih tinggi lagi daripada Allah dan Rasul. Kalau jaminan kerajaan pun kita tak ceroboh dah. Padahal kerajaan itu bukan Allah dan Rasul. Jaminan ketua kaum, penghulu, wakil rakyat, dia jamin, dia bagi tanda tangan dia, sokongan pun sudah diterima dalam masyarakat. Bagaimana kalau Allah dan Rasul? Tentu lebih-lebih lagi. Mencerobohinya juga berarti mengkhianati dan membatalkan janji Allah. Hadis ini juga sama seperti hadis sebelumnya, daripada segi menganjurkan umat Islam agar berurusan dengan seseorang berdasarkan zahirnya. Hadis sebelum ini, hadis yang ke-10, juga menganjurkan kita supaya melayani sesama Islam ni berdasarkan zahirnya. Tak perlu kita korek, tak perlu kita selidik, cerewet sangat nak tahu hakikat sebenarnya, tak perlu. Bahkan menyusahkan. Nabi SAW tak bagi buat macam tu.
Bahkan ada sahabat-sahabat dia tanya, macam mana ada yang baru-baru masuk Islam ni boleh jadi dia sembelih pun tak menepati lah. Akhirnya macam mana kita nak makan? Nabi SAW kata, baca bismillah, makan. Itu dia. Itu dia sudah ajar. Jangan kamu selidik sangat, susah-susah sangat nak tahu akidah dia betul-betul macam kita kau. Nanti dia Mu'tazilah pula. Macam mana? Tak perlu. Asalkan dia Islam secara umum cukup. Cuma kita kena ingat, yang dapat menampung kekurangan itu ialah kita ingat kepada Allah bila kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajar lagi, kalau terlupa macam mana? Kalau terlupa nak baca bismillah, baca kemudian bismillah ya awwal wa akhirahu. Dia ajar semua ni. Jadi itu dapat menampung kalau ada kekurangan di mana-mana peringkat lah. Tak kira lah, di peringkat sembelihannya ke, di peringkat proses pembersihannya ke, mana-mana dia dapat menampung. Bahkan yang sebenarnya kalau mengikut hukum yang asalnya mudah sangat. Daging tu bila disembelih tak basuh pun boleh makan. Kalau kamu tergamuk, suci, memang sudah suci. Walaupun kita kata ini kotor lagi, tak basuh lagi, tak masak lagi, dah sudah boleh. Cuma kita tak berselera lah, tak berselera, tak tergamuk nak makan, itu cerita lain. Mudah. Dari segi agama tu kena kira sebenarnya. Jadi kalau ada yang panggang daging, yang masak daging tak masak lah, mentah sedikit sebanyak, sebenarnya boleh makan. Boleh makan. Kalau tak masak boleh makan. Apatah lagi sudah kena api juga sikit sebanyak tu kan. Jadi kita pakai zahir dia. Tak perlulah kita selidik kuat sangat kan. Jadi Islam apa tak pakai tudung, jadi dia masak saya tak mahu makan. Tak perlu sampai begitu. Nanti kita lapar. Kita lapar, susah kita. Apalagi kalau lah. Tapi kadang-kadang manusia ni, dia itulah, bila dia tak ikut cara yang sebenar, menyusahkan diri dia sendiri. Dia tak mahu ni. Kalau di India misalnya, kalau orang Islam tak ada janggut, tak ada janggut pun masalah juga. Setengah-setengah orang, kita tak mahu lagi tak pakai kebiar, macam-macam. Padahal dia lebih alim lagi daripada kita, cuma dia tak pakai kebiar. Kita tak mahu ikut dia jadi imam. Itu melampau sebenarnya. Sepatutnya tidak sampai begitu. Setengah-setengah orang dia, ini setengah-setengah tempat lah, bukan semua tempat ni sama, berbeza-beza. Setengah tu kalau pakai seluar macam ni, macam kita ni, pantelun ni, tak mahu ikut semuanya. Sampai begitu. Dia kena pakai pijama tu baru nak ikut. Susah. Ini sebenarnya yang lari daripada landasan yang sebenar, menyusahkan dan sangka buruk banyak terhadap sesama Islam. Kadang-kadang kita sangka dia buruk, padahal dia lebih lagi daripada kita dari sudut yang lain. Dari sudut bacaan sekalipun dia lebih fasih lagi, dia pandai tajwid lagi. Tapi kerana benda-benda zahir tadi kita jadi tak mahu. Itu tak sepatutnya. Jadi hadis-hadis ini sebenarnya dia kira zahir saja. Jangan kita pergi selidik dalam-dalam, jadi susah. Jadi timbul sangka buruk pula terhadap sesama Islam itu, berdosa. Tak pasal-pasal kita dapat dosa. Cukuplah kita pakai yang zahir. Soal dia sembahyang ke tidak, biarlah itu. Ini kedai Islam, restoran Islam, cukup. Dia tak sembahyang, ikut dia. Kita kata tak berkat nak makan, tangan dia buka, dia masak. Ya betul lah, kalau kita nak cermat, betul lah. Tapi setengah-setengah tempat menyusahkan. Setengah-setengah tempat ia akan menyusahkan kita. Dan orang kafir tu, kalau Allah SWT nak bagi hidayah kepada dia, dia makan dia tiap hari pun babi. Bila dia sudah dapat dia hidayah, tak ada apa tu, benda tu tak ada kesan pada dia. Artinya akidah tu lebih kuat lagi. Kalau kita salah makan itu, salah ini sikit sebanyak, tak kisah lagi. Tapi bukan bermakna kita tidak perlu jaga. Kena jaga, kena bercermat, kena jaga daripada perkara-perkara syubhat. Itu memang jelas itu. Tapi kadang-kadang janganlah sibuk sangat, nak kira itu, kira ini. Susahlah. Kita nak cari pembantu rumah, dia macam ni, macam ni. Oh, payahlah kalau macam tu. Banyak sangat syarat. Tapi kalau syarat-syarat yang perlu,
Dia perempuan, kita pakai tudung. Kalau tidak, kita tengok dia aurat dia, kita berdosa. Itu lain. Itu benda yang wajib. Kalau tidak, yang wajib lah. Kalau tidak, yang wajib. Kita nak cari pengasuh, dia jaga anak kita. Kita nak ambil kira dia pandai masak ke tidak. Untuk apa? Bukan kita nak ambil dia tu sebagai tukang masak. Kan? Yang biasa ni pun kita tak perlu. Setengah-tengah perkara tu tak perlu diperhitungkan. Kita nak suruh dia jaga anak kita, mengasuh anak kita, itu saja. Bukan nak sebagai tukang masak. Kenapa kita nak ambil kira dia pandai masak ke tidak? Begitu juga dengan yang lain-lain. Dengan yang lain-lain, kita tak sedar. Tiba-tiba yang pakai tudung pun tak sedar. Nak macam mana? Jadi kita kena utamakan yang pakai tudung jugalah. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi kena tengok banyak perkara. Kecuali dalam rumah kita yang tiap-tiap hari, itu lain lah. Kalau jarang-jarang, kadang-kadang, dia adalah beza sikit-sikit sebanyak, tak perlu diperhitungkan sangat. Kalau tidak, kita akan dapat yang tak sedap lah. Semua tak sedap. Kadang-kadang orang yang dikatakan zahirnya beragama tu, banyak perkara kurang dia. Banyak perkara. Di situlah kita kadang-kadang terpedaya. Kita terpedaya dengan tudung. Kita nampak tudung saja. Jadi sesoalannya kesempurnaan seseorang perempuan itu pada tudung dia saja. Sedangkan kita nak jadikan dia tu isteri sepanjang hayat. Masak pun nak juga dia, dan lain-lain, layanan begitu begini, nak juga. Jadi kita tak utamakan semua. Sepatutnya kena utamakan, kena ambil kira semua. Jangan tak ambil kira. Kadang-kadang kita ni ambil zahir, kita terpedaya lah. Yang ini kurang sikit, tapi ilmu dia tinggi, dia banyak, ada kelebihan dia yang lain-lain. Dia pakai tudung 3 segi saja. Yang ini pakai tudung apa? Itu boleh dibaiki. Tudung itu, soal tudung itu boleh dibaiki, boleh diubah, kita boleh bincang kemudian. Tapi masalah kepandaian, kemahiran bukan senang tu. Tapi kita kadang-kadang utamakan yang tudung bambu itu semata-mata, tak ambil kira dia yang lain-lain. Padahal yang kita akan hadapi banyak perkara. Memanglah yang pakai tudung lampu itu bagus. Saya tidak kata tak bagus. Bagus. Tapi kadang-kadang dalam kita memilih itu, kita terpedaya. Sebab kita mengambil kira itu saja. Yang lain-lain kita tak ambil kira. Sejauh mana, setinggi mana pengajian dia, pendidikan dia, kita tak ambil kira. Dia pandai ke tidak masak, sedangkan kita ni suka sangat makan yang sedap-sedap. Kita tak ambil kira. Tak ambil kira semua. Cuma ambil kira satu, itu tak kena lah. Tak kena lah kalau macam tu. Jadi di sini kita kena tengok yang zahir. Yang zahir. Jika dia zahirnya Islam, dia harus dilayan sebagai orang Islam. Dan jika zahirnya bukan Islam, maka ia akan dilayani sebagai bukan Islam. Kadang-kala yang ni kotor sikit, tapi dia Islam, maka dia tu kita tak makan lah. Yang ni bersih, tapi tidak Islam, ada kemungkinan dia tak jagalah setengah-setengah sudut. Jadi kita kena utamakan yang Islam. Inilah benda yang nak timbal tu yang susah. Sebab apa? Yang kita nak makan tu lebih besar lagi akibatnya, lebih besar lagi. Jadi kalau ada kurang sikit, restoran dia tu kecil sedikit, kalau misalnya kurang bersih sikit, kita kena utamakan dia pula di sini. Sebab ini soal makan nak masuk dalam perut kita. Jadi kita tak boleh utamakan orang kafir walaupun dia hebat, tak boleh. Jadi inilah perlu ada pertimbangan. Dan kalau kita perhati hadis ni daripada awal sampai akhir, berapa banyak hadis sebenarnya memerlukan pertimbangan. Dia nak ajar kita memilih dengan tepat. Antara pengajaran, pedoman dan panduan yang telah disimpulkan oleh para ulama daripada hadis ini ialah banyak. Satu, kelebihan dan keistimewaan sembahyang. Ia merupakan salah satu syiar Islam yang paling utama. Jadi kita akan lebihkan orang yang sembahyang, utamakan orang yang bersembahyang. Tentu dah begitu. Ini menunjukkan kelebihan sembahyang. Kalau dia tidak sembahyang, boleh jadi kita tak yakin dengan dia.
Kita tak tahu pun dia di siapa. Bila tengok orang yang sembahyang, kita akan utamakan. Itu kelebihan dari segi muamalah zahir. Dan Nabi SAW sebutkan sembahyang itu sebagai tanda yang zahir. Yang kedua, kelebihan dan keistimewaan kiblat. Ini Baitullah atau Al-Masjidil Haram. Menghadap ke arah kiblat ketika bersembahyang adalah salah satu syarat untuk sahnya sembahyang seseorang, kecuali dalam keadaan khauf, yang terancam oleh musuh dan lain-lain ancaman. Menghadap kiblat juga merupakan salah satu syiar agama Islam yang utama. Tak ada satu pun masjid di mana-mana dunia pun yang tidak menghadap ke arah kiblat. Penting itu kiblat itu. Tak ada gunanya macam mana cantik pun kalau dia tidak menghadap kiblat. Tak boleh kita bersembahyang di situ. Tak boleh. Tak sah sembahyang. Walaupun cantik hebat macam mana masjid pun, bangunan itu, kalau tidak menghadap kiblat. Dan kalau kita duduk di sesuatu tempat lah, kita kalau menghadap di sini memang betul ke dinding, tapi kalau menghadap di sini sempit jadinya, menghadap bucu. Tapi situlah kiblat, kita kena ikut itu, walaupun bucu pun. Tak boleh kita kata, kalau nak kira rumah ni sepatutnya ke sini lah kiblatnya. Ini kenapa bucu pula, menghadap bucu. Kadang-kadang kita pergi tempat-tempat kan, macam di airport ke, di mana-mana ke, dia ada tu kiblat dia tidak sesuai lah pun, kebucu pula pergi. Walaupun begitu, kita kena begitu. Tak boleh ikut bangunan tu, tak boleh ikut, ataupun ruang tu tak boleh ikut. Yang kita tetap kena ikut kiblat, tak kira macam mana. Sampai begitu sekali kiblat ni. Kiblat itu mengajarkan kita ada pendirian. Kita duduk di mana orang Islam situ matlamat. Itu falsafah kiblatnya. Duduk sebelah mana, semua tumpu ke situ. Artinya rujukan kita situ juga, tak ada lain. Kalau Quran, Al-Quran. Rasulullah tak ada yang lain. Duduk di mana, siapa saja kita, semuanya kena menghadap ke situ. Punca di mana agama Islam ini datang, iaitu di Mekah. Dan orang Islam padanya ajaran ini, falsafah dia mengajarkan kita supaya tetap pendirian. Kita di mana-mana pun, situ saja matlamat kita, tak lari, tak lupa kita. Tidak kata bertukar-tukar. Ini mengajar kita berpendirian dalam hidup. Seperti kompas, di mana-mana pun ditunjuk ke situ saja. Tunjuk utara, pusing macam mana pun ditunjuk situ, tak pergi ke lain. Jadi orang Islam ni macam tu juga. Dia susah ke, dia senang ke, Allah, semua dia terima Allah. Agama Islam tetap menjadi pegangan. Dia tidak berubah, walaupun diseksa, walaupun dapat nikmat, sama, tetap Allah. Itu ajaran kiblat ni sebenarnya. Yang ketika memakan sembelihan orang Islam juga merupakan salah satu tanda yang menunjukkan keislaman seseorang. Ini kerana terdapat ramai sekali bukan Islam, sama ada dari kalangan ahli kitab atau penganut-penganut agama yang lain, tidak memakan sembelihan orang-orang Islam. Yang keempat, umat Islam dianjurkan supaya melayani manusia berdasarkan zahirnya. Jika zahirnya Islam, ia akan dilayan sebagai Islam. Dan jika zahirnya bukan Islam, ia akan dilayan sebagai bukan Islam. Jadi zahirnya dia sembahyang, kita tak perlu tanya dia tahu ke rukun berapa, betul dah dia ni, dia puasa ke pula, tak perlu tahu. Dia sudah sembahyang, sudahlah. Sudahlah. Akidah dia macam mana pula tak tanya. Asalkan dia sudah sembahyang seperti kita. Sebab dia kata seperti kita, cukup. Jangan lagi diselidik, ditekan, atau dipaksa-paksa, dikorek-korek lagi benda-benda yang rahsia-rahsia yang lain-lain. Tak perlu dah. Tengok dia sembahyang sudah. Kita nak tanya dia sembahyang, kamu betul ke tajwid baca Quran? Itu peluang lain. Kalau nak ada pun peluang lain pada ketika yang lain. Pada sekali lalu tu sudah, dia saudara kita.
Dilayan sebagai Islam itu maksudnya, bukan maksudnya orang kafir itu dilayan buruk, tidak. Dilayan sebagai Islam, kalau dia mati kita kena sembahyangkan jenazah dia, kebumikan dia tu di perkuburan Islam. Jangan kita biarkan, tidak mandikan dia, tidak sembahyang. Jangan begitu. Itu maksud dilayan sebagai Islam. Sampai mati pun kita kena layan dia sebagai orang Islam. Tak ada keluarga dia, menjadi tanggungjawab kita umat Islam untuk melayani dia sebagai Islam. Kalau orang kafir, kita layan dia sebagai orang kafir. Kita bagi tahu kepada masyarakat dia, dan kalau perlu kita bawalah ke tempat pengebumian dia, cara dia. Itulah caranya. Kita tak akan bawa ke perkuburan Islam, tak boleh. Dan dia pun tak suka. Dia pun tak suka. Dia nak dikebumikan cara dia lah. Dia nak dibakar ke misalnya, cara dia. Jadi itu maksud kita melayan dia sebagai orang kafir. Bukan melayan dia sebagai orang kafir, maknanya kita pandang zero terhadap dia, kita tak percaya kepada dia, kita tak jadikan dia sebagai ketua, tak bekerja dengan dia. Bukan gitu. Di sini layan ni maksudnya seperti tadi. Yang kelima, petunjuk-petunjuk zahir seperti yang tersebut di dalam hadis di atas, itulah seharusnya yang dijadikan pedoman. Umat Islam tidak dibenarkan mengintip, menyelidik dan mencungkil rahsia seseorang untuk mengetahui keislamannya, kecuali terdapat petanda-petanda yang sangat meragukan dan boleh mengancam kewujudan dan kesejahteraan umat. Lain cerita. Lain cerita lah kalau macam tu. Misalnya memang pengintip, mata-mata gelap atau SB kita kata, itu memang kerja dia. Sebab orang Islam atau tidak Islam kadang-kadang ada kerja-kerja yang tidak baik. Jadi dia kena ikutlah, kena tahulah rahsia itu lain. Kalau tidak, saja-saja kita nak buat, itu tak boleh. Wala tajassasu. Jangan kamu cari rahsia orang, congkil rahsia orang, nak dapat tahu rahsia orang, tak boleh macam tu. Tapi kalau memang tugas dia, lain. Itu lain. Sampai kita tengok aurat dia pun tak apa, kita telanjangkan dia pun tak apa, jika perlu. Itu pun peraturan Islam itu. Kan pernah Nabi SAW hantar Sayyidina Ali, Miqdad dan beberapa orang sahabat pergi dapatkan surat daripada seorang perempuan. Mereka pergi bawa surat itu, kenapa tak ada surat, dia tak mengaku. Bawa, kalau tidak kami telanjangkan. Dia sebut gitu, baru dia bagi. Jadi sampai telanjang pulih perempuan. Ini jika dia menjalankan tugas, itulah dalilnya. Dengan sebab itu kasdam dan sebagainya dia boleh buat, sebab itu tugas dia. Tapi kalau orang biasa ni tak boleh. Doktor misalnya nak bersalin, dia boleh tengok, sampai kemaluan pun boleh tengok, sebab itu kerja dia. Dia tak buat begitu tu salah. Dia tak buat begitu tu salah. Habis, setiap orang Islam terikat dengan perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya untuk tidak mengganggu, gugat dan mencerobohi darah, yakni diri, harta benda dan kehormatan sesama saudara Islam. Kita sebenarnya bila kata Islam, berarti kita telah mengikat janji dengan Allah untuk menjaga benda ni. Jadi kena jagalah. Yang ketujuh, mencerobohi mana-mana satu daripadanya berarti mencerobohi jaminan perlindungan Allah dan membatalkan perjanjian yang sedia terjalin antaranya dengan Allah dan Rasul. Sampai begitu sekali. Ini bukan soal dunia, tidak, soal akidah, soal iman, keyakinan. Jadi dengan sebab itu, kalau orang kafir tahu orang Islam, dia akan utamakan orang Islam. Sebab apa? Sebab dia bukan hubungan dunia. Dia bukan takut pada hakim, takut pada polis atau ini tak. Dalam keadaan tak ada itu pun dia jaga. Itu kelebihan orang Islam. Sebab itu kalau orang kafir dia faham betul hakikat orang Islam itu, dia akan melebihkan orang Islam daripada orang-orang lain sebenarnya. Sebab apa? Sebab orang Islam ni kalau dia jaga atas nama Allah.
Salah dia tu salah, agama kata salah, bukan dunia kata salah. Ada banyak perkara dunia tak kata salah, tapi agama kata salah, dia jaga juga. Ada banyak perkara juga yang dunia pun kata salah, agama pun kata salah. Jadi itu dijaga juga. Yang kesembilan, Ahlul Qiblah yang tersasul sedikit sebanyak akidahnya daripada akidah Ahlul Haq, yakni akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana tersalah dalam mentakwilkan maksud sebenar Al-Quran dan Al-Hadith, seperti setengah golongan Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain, tidak boleh dihukum kafir jika ia masih menerima ajaran dan hukum Islam secara keseluruhannya. Alasannya ialah kerana kesalahan mereka itu berpunca daripada salah faham dan salah takwilan semata-mata, bukan kerana mereka menolak dan mengingkarinya. Di sini ada kelonggaran, ada kelonggaran dari segi hukum zahirnya. Kita tengok dia Islam cukup, tak perlu kita nak selidik lagi. Ini nak makan ni, lapar dah ni, lapar dah kita ni, jadi nak selidik lagi dia di siapa, panjanglah, perlu masa lama lah kalau begitu. Jadi soal sedikit-sedikit ada perbezaan itu memang sudah lumrah. Sama sendiri kita sama ahli sunnah pun ada beza juga. Dalam ahli sunnah tu Syafi'i pula, sama Syafi'i tu pun ada beza juga pula. Jadi nak cari tak ada beza susah. Jadi kita kena tengok perbezaan tu, perbezaan macam mana. Jadi kalau perbezaan kecil-kecil, dia pun pakai Quran juga, tak mau lari daripada Quran juga, nak pakai hadis juga, cuma tersilap sedikit sebanyak, itu boleh dimaafkan lagi. Dia kita kena anggap sebagai Islam lagi. Jangan mudah-mudah nak tuduh tidak Islam, kecuali kalau ada bukti, dalil-dalil yang kukuh, itu lain. Terpaksa lah kita kena kata lah. Tak kata tu tak boleh pula. Orang kafir jelas kafir, kita tak kata kafir, tak boleh, salah. Akidah kita rosak tu kalau macam tu. Jadi maknanya kafir dengan Islam sama, serupa saja. Mana boleh macam tu. Itulah antara pengajaran yang terdapat di dalam hadis-hadis ini ya. Itu dalam muka surat 92 di atas itu. Di atas itu teks itu, atas itu saya ada tulis, lihat Ma'ariful Hadis jilid ini. Ini tak ada kena-mengena. Ini semasa saya buat kerja tu, saya tulis untuk peringatan kepada saya sendiri. Tak ada kena-mengena dengan yang asal sebenarnya. Kena buat itulah, pakar sajalah. Ini semasa saya buat ni, saya ada rujuk kepada beberapa kitab, takut lupa saya tulis. Jadi tak tersapu ni. Jadi kena buatlah, hapuskan itu. Dan kadang-kadang inilah kita guna komputer ni kan, yang di atas tadi muka surat 91 DLL, tapi kita semua faham kan, dan lain-lain. Sebab saya baiki yang di bawah semua terbaiki, yang di atas tu dia tak baiki. Dia tidak replace. Kalau kita baiki di atas ni semua masuk, tapi kalau kita baiki di bawah ni, yang di atas tu tak termasuk. Jadi benda-benda macam ni, benda kesalahan kecil lah. Harap maklum lah. Dan muka surat 92 tu, lihat Ma'ariful Hadis begini, itu tak ada kena-mengena dengan Mishkat ni, tak ada kena-mengena dengan syarah itu. Itu untuk mengingatkan saya sendiri saja. Kena potong lah. InsyaAllah akan datang tak ada itu. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Dan untuk berikutnya hadis yang ke-12. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ya, ada beberapa
soalan di sini. Yang pertama, apa latar belakang hadis ini? Nabi SAW bercakap dengan siapa? Sebab ada perintah, fala tukhfiru, jamak. Ini jamak, jangan kamu. Jadi ini sebenarnya Nabi SAW mengingatkan kita semualah. Sahabat-sahabat dia ramailah ketika tu, ketika dia kata tu, bagi peringatan ini. Dan walaupun ini kita kata dari segi bahasanya khitab dipanggil, ditujukan kepada orang yang di hadapan, tetapi semua maklum kalau benda-benda macam ni dia tidak khusus dengan yang ditujukan itu saja, yang ada pada masa itu saja. Bahkan kita ni sebagai orang Islam sampai bila-bila pun ditujukan juga benda ni, tidak khusus dengan zaman Rasulullah SAW sahaja. Jadi maknanya yang ditujukan itu terlalu ramai lah, ramai, setiap orang Islam. Yang kedua, apa maksud fala tukhfirullah? Sebab Allah di situ fi mahalli nas maf'ul bih, tidak fi mahalli, memang maf'ul bih lah, memang maf'ul bih. Jadi maksudnya jangan kamu khianati Allah. Sebab itu ada terjemahannya, membatalkan jaminan Allah. Dia guna perkataan ikhfar untuk membatalkan perjanjian, jaminan itu. Dan Allah itu yang kita batalkan perjanjian. Kita buat perjanjian dengan dia dan kita cerobohi, kita batalkan, kita khianati dia. Itulah maksudnya. Yang ketiga, apa keistimewaan kitab Mishkat ini? Sebab kebanyakan hadisnya diambil daripada Sahih Bukhari dan Muslim sahaja. Dia pilih, itu satunya, dia pilih daripada banyak-banyak tu, dia pilih. Dan ada cara dia sendiri, seperti yang kita tengok tadi lah. Seperti yang kita tengok tadi. Kalau Bukhari dan Muslim, dia sepenuhnya, ini tidak sepenuhnya, dia pilih. Kadang-kadang kelebihan seseorang tu terletak pada pilihan dia, pada pilihan dia. Misalnya contoh karangan, contoh sastra lah, dalam sastra kadang-kadang dia pilih daripada situ, daripada sini, tapi yang dia pilih tu ada kelebihan. Kalau orang belajar yang itu, dia dapat suatu kemahiran, dia dapat sesuatu yang istimewa. Yang pilih tu bukan sebarangan orang. Kalau nak ambil semua jadi betul-betul sama. Nak ringkas, cuba tengok, banyak perkara yang diringkaskan, sanad tidak disebut. Sebab yang nak sebenarnya untuk umum ni pengajaran daripada hadis itu. Kalau kita nak habis masa nak bincang dengan tarjamatul babnya lagi, tajuk babnya lagi, dengan sanadnya lagi, banyak masa dan tidak diperlukan oleh umum. Jadi kitab ini lebih ditujukan kepada umum. Dan ini diambil daripada kitab-kitab yang muktabar. Dan ini setakat ini yang kita berjumpa dengan Bukhari Muslim. Akan datang kita akan berjumpa juga dengan kitab-kitab yang lain, macam diambil daripada Tirmizi, daripada Abi Dawud. Bukan sekadar itu saja, diambil daripada kitab Ar-Razim, Baihaqi dan lain-lain. Jadi luas pengambilan dia tu. Dia ambil daripada banyak sumber, memberikan kelainan rasa pengalaman kita bila belajar kitab ini daripada kitab asal, satu-satu kitab. Itulah beza dia. Dan ada kelebihan sendiri. Misalnya kita kata benda yang diajarkan itu universiti pun belajar juga itu, tapi cara persembahan dia tu sesuai untuk kelas 1, kelas 2, sesuai. Jadi itulah benda ni pun begitu juga. Hadis tu hadis sama juga, tapi cara persembahan dia lebih sesuai untuk peringkat rendah. Memang pun Mishkat ini dipelajari sebelum kitab-kitab hadis yang utama tu, sebagai persediaan. Dalam ni kita sudah bertemu dah. Dan dia letak Bukhari Muslim tu di peringkat awal, fasal yang pertama. Itu kita belum bertemu lagi setakat ni. Yang Tirmizi, Abu Dawud, fasal yang kedua. Kemudian yang Baihaqi, lain-lain ada, kadang-kadang diambil itu, tak banyak, itu fasal yang ketiga. Nak mengajar kepada kita tentang darjat-darjat hadis itu, membiasakan diri kita dengan rasa-rasa atau warna-warna dia tu, supaya kita sudah sudah kenal. Sebelum masuk belajar kitab tu sendiri, kita sudah belajar dah, sudah kenal dah sedikit sebanyak. Itu tujuannya, sebagai persediaan. Sebab itu kalau di Pakistan, di India, dia tak benar belajar daurah hadis, belajar Bukhari Muslim kalau tak belajar Mishkat ini. Riyadhus Salihin bukan pilihan dia.
Bulughul Maram pun bukan. Yang ini yang jadi pilihan. Sebab apa? Dalam ini dia mengandungi semua. Kalau Riyadhus Shalihin dia hadis-hadis akhlak saja, tapi yang ini semua masuk. Semua masuk. Kalau Bulughul Maram tu hadis-hadis fiqh saja. Sebab itu dia tak pilih. Untuk pengajian hadis ini yang lebih tepat, sebagai persediaan untuk belajar kitab-kitab hadis yang utama tu Mishkat sebenarnya. Sebab itu kita pilih Mishkat. Tapi dari segi tertibnya tak sama, tak kisahlah, asalkan kita maklum kitab ini di bawah daripada kitab-kitab yang besar, sebagai persediaan menghadapi kitab-kitab yang besar. Itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Jasa untuk penitipan ni, kalau dari segi jabatan agama intip haluan ataupun kalau suami isteri dia intip kecurangan suami isteri ataupun macam mana dia punya boleh tak boleh dia? Boleh, cuma dalam batas-batas dia lah. Kita tengok lah batas-batas dia. Itu memang salah satu tanggungjawab, tanggungjawab juga. Terutamanya macam majlis agama, itu tanggungjawab dia. Jadi dia boleh melaksanakan tanggungjawab itu. Cumanya dengan betul lah. Kalau dengan betul, selain dia daripada dia dapat gaji, dia dapat pahala lagi. Dapat pahala sebab kerja agama ni, sebab kerja agama. Kalau macam nak selidik kecurangan apa tu, jangan lebih-lebih sangat. Takut jadi berdosa pula. Jadi yang dia selidik tu macam mana, kena tengok lah perincian dia tu macam tu lah. Ya. Jadi jaminan keselamatan tu dari segi praktikalnya, Nabi SAW sebenarnya sudah ajar kita melalui kita bagi salam, Assalamualaikum. Itu jaminan keselamatan itu pada hakikatnya. Kalau tidak, dia tak tahu kita ni siapa, kita bagi tahu pada dia, kamu bertemu dengan saya sudah bagi jaminan keselamatan kepada kamu menggunakan nama Allah. Salam, assalam, dia selamat. Jadi kamu jangan bimbang dengan saya, jangan susah hati. Saya akan menolong kamu sebagai saudara. Saya tidak akan mengganggu-gugat kepentingan kamu. Itu jaminan sebenarnya. Tapi kita tak sedar, bagi salam mudah-mudah saja, lepas tu menipu kan sama-sama kita. Itu tak betul tu. Sebenarnya ucapan salam itu jaminan keselamatan daripada kita terhadap dia. Ya Allah. Lagi